Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih MC yang Ustazah dah jatuh cinta dengan suaranya. Saya bisik dengan orang sebelah ni, student lagi ke? Taklah Ustazah dah kerja dah. Sedap dengan bahasa baku tu. Siapakah yang memperkenalkan bahasa baku? Sedap sungguh, masya-Allah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan tahniah kepada seluruh pengurusan yang menjadikan majlis hari ini menjadi kenyataan. Mungkin ada yang di kalangan yang menganjurkannya. Malam tadi hampir tak boleh tidur, kan? Jadi ke tidak Ustazah datang ni? Kan biasanya begitulah. Dan diajak sarapan tadi pun tak mau. Tengah hari nanti mungkin tak mau lagi. Kami dah balik selamat ke rumah baru mereka lalu makan. Okay, jadi Alhamdulillah, sangat-sangat berbahagia rasanya bertemu dengan yang berbahagia Tuh Puan Jusma Lailani binti Jusuh, Pengerusi Pertubuhan Isteri Wakil-Wakil Rakyat dan Isteri Pegawai Khas Menteri Besar Kedah Pikat, ahli-ahli Pikat, datuk-datuk, datin-datin, hadirin puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi saya nak dengar Dewan ni bergemuruh macam tadi, tepukan untuk diri sendiri. InsyaAllah. Dengan lafaz Alhamdulillah. Baik. Program pada hari ini, Sempena Hari Wanita, kami dijadualkan memang sungguh bertuah, diulang-ulang, subhanallah, oleh wanita kesayangan kita tadi, bahawa hari ini adalah hari bertuah, sebab sangat bertuah bagi Ustazah Zai juga. Dicadangkan beberapa kali dalam beberapa tahun untuk duduk di sebelah Murabbiyah Ummah Ustazah Datuk Hafizah Musa. Tapi hari ini orang Kedah pula yang berjaya menyatukan kami. Alhamdulillah, subhanallah. Okay, jadi bila dah tahu kami akan duduk berdua, saya pun PM tepi poster tu. Kak Cik, kita akan berdua ni. Lepas tu dia bertanya siapa moderator. Saya kata tak payah moderator lah. Sebab kita jumpa pun tak habis sembang. Jadi boleh tak kita sembang-sembang je pagi ni? Saya tak kuat, dia boleh tak sembang pagi ni? Okey, tu satu. Kedua, sepatutnya semalam bincang, ni nak cerita terang ni. Kak Cik cakap dulu. Ustazah Hafizah Musa cakap dulu. Lepas tu tadi macam orang nak gaduh Wan Tusum. Ustazah Zai lah cakap dulu. Kak Cik tak pandai cakap Kedah. Subhanallah. Jadi saya pun kalau cakap Kedah, suami saya Ustaz Azwan orang Kulim kata, tak payah cakap lah yang macam Cina masuk Islam, dia kata. Tapi saya nak cakap jugalah, kan? Dengan ini, saya mempersilakan. Sebab saya tak sabar nak dengar ilmu, subhanallah. Sahabat-sahabat nampak kan saya bawa kitab naik atas pentas. Sebenarnya tadi saya ada kuliah online, tapi saya duduk di hotel yang biasanya saya duduk hotel tu line cantik dan boleh berkuliah. Tapi tadi tak boleh. Jadi macam geram sebab isi dalam tu tajuk yang saya nak baca hari ini memang best sangat untuk para wanita. Ini membuktikan ilmu Ustazah Zai, al-ilmu fil kutub. Duduk dalam kitab tu. Jadi saya tak sabar nak dengar al-ilmu fis sudur, kan? Daripada Ustazah Hafizah Musa. Saya duduk mencari juga ni mana bahasa Kedahnya, tak keluar-keluar lagi. Okay? Jadi saya persilakanlah Ustazah. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat ilmu pada pagi ini insya-Allah. Kita fokus dengan niat doa wa balighna Ramadan, sampaikan usia kami pada Ramadan dengan penuh keberkatan, kerahmatan yang disebutkan tadi. Sambil-sambil insya-Allah wanita berdiri dengan teguh sebab kitalah akar segala. Baik kita insya-Allah, baiklah isi rumah kita, baiklah masyarakat ini, baiklah ummah ini insya-Allah. Sebab bersyukur dipilih Allah menjadi wanita dan lebih bersyukur hari ini kita berada dalam dewan ini. Jadi tahniah semua. Saya mempersilakan sahabat saya Ustaz Hafizah Musa. Subhanallah. Kita tengah syok ni, kan? Mendengar ilmu segala formula. Subhanallah. Daripada Kak Cik. Saya dengan Kak Cik lebih kurang je. Tua Kak Cik kata kami di atas ni, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, muslimat yang dirahmati Allah, terasa betapa 8 hari bulan yang Allah pilih kita berada di sini 8 Mac. Kalau kita ingat 3 tahun lepas kita dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Saya di TV Al-Hijrah, mereka membawa minda kami untuk pulang kepada Pencipta. Dan banyak yang berlaku dalam tempoh itu, subhanallah. Betapa ada orang yang dulu tak pernah pergi masjid,
lepas habis PKP berbondong-bondong ke masjid. Tapi ada juga lepas daripada PKP yang dulu pergi masjid, lebih seronok duduk online di rumah. Jadi semua ni atas sensitivity tadi itulah. Subhanallah. Okay? Semoga yang di luar rumah, yang di dalam rumah, semuanya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kami yang bercakap tentang mengingatkan, memberi tazkirah. Mudah-mudahan sentiasa dalam tuntunan pimpinan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu, saat inilah 3 tahun lepas, kalau saya boleh mengimbau di ramai sahabat-sahabat saya pakai tudung ni hari ni pun ada sebab. Sebab ramai orang yang ada tudung sama macam saya. Okay. Jadi Alhamdulillah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Untuk apa? Untuk kita menilai dulu kita dipaksa duduk rumah. Tapi kita menjadikan impian sebagai kenyataan. 24 jam maraton tanpa kita keluar rumah pun. Ilmu daripada 12:01 malam tadi sampai pukul 1 kuliah pertama. 1 sampai 2 kuliah kedua. Sampai 24 asatizah. 24 jam non-stop. Dan ajaibnya ada muslimat yang tanpa tidur. Rasa nak lelap, rugi. Rugi kalau terlepas ilmu ni. Inilah dia kekuatan yang ada pada para muslimah. Jadi tahniah yang hadir pada hari ini memenuhkan dewan ini. Masya Allah, mudah-mudahan andalah wanita yang kuat. Dan kalaupun kita tergolong di kalangan orang yang stres tadi, mudah-mudahan ini adalah satu proses untuk kita semakin sukses di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab takkan sampai kepada level ataupun tahap sukses itu apabila kita tak melalui proses. Kita sedih hari ini anak-anak muda kita kebanyakannya datang bertemu macam mana nak jadi macam mak, macam mana nak jadi macam cikgu, macam mana nak jadi macam bos, macam mana nak jadi macam ustazah. Semua ditanya kejayaan yang instan, yang segera. Tetapi dia tak nak melalui proses tu. Susah untuk kamu sukses. Apa yang kita lalui, saya faham sangat apa maksud Ustazah Hafizah tadi. Apabila menyatakan nak bagi formula je. Sebab stres ke apa, semua kita dah lalui dah. Jadi jangan pernah takut untuk menempuh apa sahaja ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi wanita akan terus kukuh, akan terus kuat bila dia bersandar kepada yang maha kuat. Itulah Allah. Saya selalu sebutkan perkara yang saya sangat terkesan dalam tafsir Al-Azhar. Bila mana Buya Hamka mengatakan ibarat kita bersandar dengan satu piling asasnya yang begitu kuat, tembok batu, tiang yang sangat kukuh, insya-Allah kita akan berdiri teguh di situ. Tapi kalau kita nampak satu pokok yang besar, rupa-rupanya tunggul yang mati, dalamnya penuh dah anai-anai. Kita nampak besarnya di luar sahaja. Lalu kita bersandar, bukan sahaja pohon tu tumbang, dengan kita tumbang sekali. Masya Allah. Dan digambarkan juga di sana dia kata ada ramai orang hidup atas dunia ini hanya seperti harimau kertas. Orang tengok macam wah hebatnya dia ni. Tapi kosong sebenarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ada qudwah hasanah yang paling indah, yang paling hebat. Yang kita tak payah pandang manusia lain dah. Kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hari ini kita berbicara tentang wanita, kan? Nabi SAW itu adalah lelaki ciptaan Allah yang sangat istimewa. Orang yang tak mau ikut akannya, macam mana nak ikut Nabi? Kita kan orang perempuan. Mana Nabi tahu tentang hal-hal orang perempuan? Tidak akan melahirkan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra yang bahkan memimpin kita untuk masuk ke syurga Allah. Tidak akan melahirkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kan, berkahwin, tidak punya zuriat, ada sahaja halangan-halangan, tetapi masih berbahagia, memberikan bahagia kepada orang lain. Tidak mungkin dapat melahirkan Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna yang mulia, Masya Allah, Tabarakallah, tanpa adanya lelaki agung, lelaki hebat seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini jangan pernah menafikan. Kenapa nak ikut Nabi sedangkan kita ni orang perempuan? Dan kadang-kadang kita tersilap. Minta maaf sebut, nak ikut Ustazah Hafizah Musa lah. Nak ikut Ustazah Muzayyanah lah. Kami belum mati. Bakal mati. Terkadang kita kecewa, kita rasa macam, kalau aku tahu lama dah aku tak ikut ni. Kan, itulah kita. Benda yang viral, semua kita rasa inilah manusia yang paling hebat. Inilah yang patut kita contohi. Sedangkan kalau zaman Nabi SAW, segala gadget yang ada kat tangan kita ni dah wujud masa tu, tak larat nak cerita tentang kebaikan baginda Nabi SAW. Maka perjuangan kita ni sama, nak kenal Allah,
nak kenal Rasulullah, nak tahu lagi, nak ikut lagi, nak tiru lagi, nak contohi lagi. Tak dapat dekat dapur rumah kita. Tak dapat sambil kita siram pokok bunga. Tak dapat sambil kita menangisi kenapa anak kita ni, orang lain pakat dapat masuk asrama belaka. Anak aku tak dapat ni, duk menangis seorang-seorang, tak tahu merajuk dengan siapa. Sedangkan qudwah hasanah tu ada yang Nabi SAW dihujani dengan pelbagai ujian. Tapi bila dia menyebut Allahus Samad, Allah tempat aku bersandar, Allah tempat aku memohon segala hajat, Masya Allah rasa hilang segala resah. Allah pujuk lagi Nabi dalam surah Insyirah, suratul Syarh. Alam nashrah laka sadrak ilal akhir ayat. Fahamlah kita bahawa ujian kita ni tak sebesar yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Tapi Allah janjikan sesuatu sampai kita memahami sungguh makna inna ma'al usri yusra. Wanita yang hari ini kita dalam sulit, percayalah dalam sulit itu Allah sedang siapkan pakej kesenangan, kemudahan, ketenangan, kebahagiaan. Tapi kenapa kadang-kadang kita rasa kita tak pernah bertemu dengan titik itu? Kerana kita belum mati. Hidup ini sempurna ataupun tidak? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, yang hidup pasti mati. Bukan mesti bersyarat tua, bukan mesti bersyarat sakit, semua pasti mati. Kalau aku tak dapat kat dunia yang fana, yang sementara, yang bakal aku tinggalkan, Allah pasti nak berikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Nun di sana yang tidak ada noktahnya lagi, yang tidak ada matinya lagi. Kerana maut itu sendiri telah disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dalam neraka menjerit-jerit, matikanlah kami daripada diseksa begini wahai Allah. Tak ada, dah mati itu sendiri dah mati. Tak ada mati lagi kali keduanya sebab kita dah pernah mati, berpisah dengan dunia untuk masuk ke alam akhirat. Allahu Akbar, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Perhimpunan wanita seperti hari ini, sempena Hari Wanita, kita sebenarnya ibarat yang sedang bergandingan tangan, berpaut bahu. Matlamat kita sama. Walau apa pun latar belakang kita, duduk di atas pentas ini atau sedang mendengar di bawah, kita semua sama. Matlamat kita nak masuk ke dalam syurganya Allah. Jadi apa sahaja bebanan pikulan hidup yang Allah berikan kepada kita, kita nampak syurganya Allah. Itulah yusra yang kita nantikan, Masya Allah, tabarakallah, kerana Allah tidak pernah memungkiri janji. Jadi sesuai dengan kitab yang saya bawa, kitab La Tahzan, sepatutnya saya baca bab 48 pagi tadi, bertajuk Jangan Bersedih. Dunia ini tidak selayaknya untuk ditangisi. Saya nak baca satu persatu. Okay? Jadi Kak Cik fly balik ke berapa tak tahu, kena tunggu jugalah 5 petang lah. Sebab baca kitab mestilah panjang. Are you okay? Oh, cakap orang putih, tak kerti cakap Kedah walaupun menantu orang Kedah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dengar satu persatu. Bukan Ustazah Zah yang berbicara, tolong pindahkan bahasa Dr. Aid Al-Qarni sahaja. Kebahagiaan seseorang akan semakin bertambah, semakin berkembang dan mengakar apabila dia mampu mengabaikan semua perkara yang remeh dan tidak berguna. Masya Allah, kadang-kadang perkara yang kita duk risau, subhanallah, adalah perkara yang remeh. Ustazah tak rasa, memanglah Ustazah kata remeh, tapi dalam hidup saya itulah yang paling besar sekali. Macam dia seorang yang ada masalah tu. Kalau cerita pasal suami, kan wanita-wanita lain pun pernah diuji tentang suami. Cerita tentang anak, kita rasa anak kita yang paling bermasalah. Ibu-ibu lain pun ada ujian tentang anaknya. Kita rasa tentang jiran tetangga, harta benda, pekerjaan, kena fitnah kat tempat kerja sebagainya. Orang yang duduk dalam situasi itu pun pasti pernah melaluinya. Jadi muslimat dirahmati Allah, semua ini pernah dilalui oleh orang-orang terdahulu pun. Sekali lagi saya sebut sebab mereka tak tulis dalam status media sosial mereka. Itu yang kita tak tahu. Mereka hanya ada Allah, mereka mengadu, menceritakan hanya kepada Allah. Yang betul-betul fokus penyerahan kepada Allah pasti nampak beroleh kejayaan itu. Tapi siapa yang tersilap mencari sandaran, itulah orang yang gagal sebenarnya. Sebab tu saya takut sangat kalau ada orang yang mengidolakan seorang manusia yang tidak disebut oleh lisan Nabi SAW. Kita nak masuk ke syurga, Nabi SAW sebut wanita yang menjadi dambaan syurga. Selalu saya sebut dambaan ni bukan macam kita yang terhegeh-hegeh ke syurga tu. Tapi syurga yang terbuka luas menanti. Siapakah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra?
confirm jadi penghulu para wanita masuk ke dalamnya. Ibu kita Maryam, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bagaimana Fatimah Az-Zahra, bagaimana Asiyah yang bersuamikan Fir'aun. Ini Nabi SAW sebut. Dalam majlis ilmu diulang sentiasa. Kita akan rasa urut dada sendiri, ya Allah, macam sama je dengan ujian yang aku lalui. Tapi akhirnya mereka syurga. Disebut oleh Nabi, confirm, berbaloi. Jadi kalau kita ikut jiran sebelah rumah kita, kita pun tak tahu dia tu syurga ke tidak. Subhanallah, marilah wanita yang punya ilmu, gigih sungguh-sungguh, lalu kita minta kekuatan kepada Allah untuk beramal dengan ilmu yang kita dapat, insya-Allah. Muslimat yang dirahmati Allah, kerana apa? Orang yang berkeinginan tinggi adalah orang yang lebih memilih kepada akhirat. So rugilah orang yang hidup atas dunia, tetapi dia hanya memikirkan tentang dunianya. Sebab itu kita disuruh memandang kepada akhirat. Tak boleh buang terus dunia. Tapi kita pandang kepada akhirat. Ni aku bangun pagi ni Allah. Allah pilih untuk bersubuh. Adakah yakin lusa, tulat kita dapat bersubuh lagi? Mungkin ini subuh yang terakhir aku, ya Allah. Maka kita akan buat persembahan yang terbaik di hadapan Allah dalam sujud, dalam rukuk kita, Masya Allah. Sebab kita tahu, kan, kalau ini adalah yang terakhir, kita melangkah ke majlis ilmu pada waktu duha ini, kita tak tahu kita dapat balik ke rumah kita dengan selamat. Atau jenazah kita yang diusung masuk ke dalam rumah kita. Kita tak tahu. Jadi kalau kita bawa roh kita sentiasa mengingat, akhirnya aku akan berdiri di hadapan Allah. Percayalah, kita takkan buat perkara-perkara yang Allah tidak redha. Ini ketakutan kita kerana kita bersandar sungguh kepada Allah. Telah berwasiat salah seorang daripada ulama salaf kepada saudaranya. Jadikanlah keinginanmu itu kepada satu arah sahaja. Yakni, keinginan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kan? Orang-orang soleh, orang-orang alim, para arifin dulunya tak macam kita sangat bercerita tentang syurga di lisan. Tapi mereka sibuk untuk melihat wajahnya Allah, diziarah oleh Allah Subhanahu wa taala bila menetap di dalam syurganya Allah. Terbuka segala hijab yang paling indah. Bukan kerana kita dapat segala nikmat dalam syurga, tetapi penghuni syurga mendapat nikmat yang sebesar-besar nikmat adalah dapat melihat wajahnya Allah. Allahu Akbar. Ini yang kita dambakan. Bayangkan tadi ada orang ramai yang datang awal. Ustazah tunggu Ustazah Hafizah Musa dalam kereta. Ya Allah, ramai yang dah masuk kat dalam ni. Macam tak sabar-sabar nak tengok muka kami berdua. Bila dah sampai, seorang besar, seorang kecil, kan, sahabat rahmat Allah. Jadi maknanya kita nampak tu, subhanallah, rasa macam teruja. Saya selalu kata, Allahu Akbar, faham sangat perasaan acik-acik ni. Faham sangat perasaan sahabat-sahabat ni. Tapi ini baru kita, manusia yang penuh dosa, yang banyak silap, yang banyak khilaf. Kalau Allah buka hijab ni, orang pandang pun tak sudi. Subhanallah, datangkan rasa takut, datangkan rasa dipandang Allah. Siapa aku ketika diangkat namanya, ketika ditepuk tangan dengan gemuruh siapa? Saat kita berhadapan dengan Allah, Allah pandang tak wajah kita. Takut Allah campak je buku catatan amal kita tanpa memalingkan wajahnya berdepan dengan kita. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bila kita pandang, hati yang penuh halus, paling dalam, menyatakan siapa pun yang memandang aku saat ini, Allah sedang memandang aku. Kita akan rasa gentar, kita akan rasa khawatir, rasa takut tak dapat redanya Allah. Maka kita akan berani berdiri dengan kebenaran, memujuk hati sendiri. Biar suami yang begitu, biar anak-anak yang begitu, sementara untuk jambatan aku menuju bertemu dengan engkau, ya Allah. Ini kekuatan luar biasa seorang wanita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ayat 78. InsyaAllah kita dapat manfaat daripada beberapa ayat Quran yang kita jumpa dalam kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun daripada keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Hari ini kita masih boleh hijab. Orang tak tahu pagi tadi berapa kali kita keluar masuk tandas. Masya Allah, kalau kita tak pakai bedak, tak sembuh minyak wangi, mungkin bau busuk yang datang.
Pakat kita naik atas pentas, orang tutup hidung belaka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi ayat ni membuktikan kepada kita betapa Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita, zahirnya dipandang, batinnya juga dipandang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanya kepada diri kita, adakah kita sudah buat persiapan untuk semua itu? Pandangan Allah yang paling halus menerobos masuk, bukan tengok warna apa baju kita pakai, bukan tengok licin, flawless mana kulit kita, bukan. Tapi sampai dasar hati. Subhanallah, kita belum luahkan pun Allah dengar. Allah Maha mengetahui. Tiada keinginan yang lebih mulia selain keinginan yang tersebut. Apalah kiranya sebuah keinginan yang hanya bertumpu kepada kehidupan ini sahaja. Kerana semuanya itu hanya akan bermuara pada keinginan untuk meraih kedudukan, jawatan, emas, perak, anak-anak, harta benda, nama besar dan kemasyhuran. Istana-istana dan rumah-rumah besar yang kesemuanya ini akan musnah dan lenyap. Kita bukan tak tahu semuanya akan musnah dan lenyap. Sebatang berus gigi dekat dalam bilik air kita pun kita tak boleh bawa masuk dekat dalam kubur. Duit-duit yang kita kumpulkan, kita tak boleh pesan pada semua orang yang akan menguruskan jenazah kita. Letakkan poket yang besar pada kain kafan mak nanti. Selitlah barang 50-100 ringgit. Senang kalau malaikat tanya, tutup sikit mulut dia, tak payah tanya mak. Kalau boleh, mudah sahabat-sahabat dan mata Allah. Tapi tak ada satu pun ayat Allah yang membolehkannya. Allah telah menggambarkan sifat-sifat musuhnya, yakni kaum musyrikin, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Ali Imran. Kaum-kaum munafik. Jadi kita bila baca ayat-ayat macam ni, aku ke orang munafik tu ya Allah? Na'udzubillah min zalik. Dalam surah Ali Imran ayat 154. Qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairil haqq. Sedangkan yang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah. Dalam ayat lain kita faham betapa sangka-sangka ni kebanyakannya adalah dusta. Maka kita sangat diperintahkan untuk bersangka baik kepada Allah. Fahamlah saya betapa pesanan Ustazah Hafizah tadi. Apa pun yang kita lalui akhirnya letak di tangan untuk kita berdoa kepada Allah. Subhanallah, tak ada siapa-siapa makhluk yang kita datang, melah datang rumah aku Ustaz, aku nak cerita kat hang ni. Dia balik, kita rasa resah balik. Tapi bila kita cerita pada Allah, kita tak dengar jawapan. Belik bawah bantal, tengok bawah cadar, ada tak surat cinta daripada Allah? Quran adalah surat cinta daripada Allah. Tapi kita hanya baca, kita tak cuba faham. Kita tidak tadabbur, maka kekal takabur kita di dalam hati. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, begitulah mereka hanya berkeinginan memuaskan nafsu, memuaskan perut dan syahwat mereka, dan mereka pun tiada memiliki keinginan yang lebih tinggi daripada itu. Makna orang-orang munafik, di lisan sebut nak akhirat, tapi perbuatan dia, amal dia, usaha mereka seperti nak tinggal selama-lamanya atas dunia. Yang ni pun orang tengok kita asyik bercakap hal akhirat, syurga sungguh dah dia. Tapi bukankah hanya hati kita yang tahu? Aku ni kalau perangai macam ni nak kejar akhirat ke nak kejar dunia? Sedangkan dunia ni pasti kita tinggalkan. Kemarin muslimat dirahmati Allah, saya antara orang yang terkejut mendengar kematian rakan sebaya kawan sekolah. Maknanya usia belum 50 tahun dah kembali ke rahmatullah dalam waktu kita sedang berbau rasa menunggu Ramadan. Ramadan ni kalau kita tunggu muslimat dirahmati Allah, cuba tanya pada diri kita, kalau kita nyanyi macam mana? Ramadan tiba, perasaan tu macam mana? Macam syoknya nak Ramadan. Tapi apa persiapan yang kita buat? Dengan ilmu kita tahu. Fahamlah mak-mak kita dulu pasal apa nak Ramadan, air mata jatuh. Nak Syawal, air mata jatuh. Mak kata seronok, tapi kenapa air mata jatuh? Teringat orang-orang dulu yang beramadhan dengan kita, orang-orang yang kita sayang. Hari ni tak ada dah. Dan kita bakal mati. Menunggu Ramadan ni Allah pilih dak kita. Sebab satu persatu kematian kita dengar. So sebelum datangnya Ramadan pun jangan tangguh. Malam Ramadan pertama abang saya nak buat macam ni. Hari pertama puasa Ramadan abang saya nak buat macam ni. Sebenarnya bukan itu penangguhan demi penangguhan. Allah nak tengok sekarang. Allah sedang bisikkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Apa yang kita buat? Paling kurang istighfar saat ini.
Astaghfirullah. Banyaknya benda yang ku dah tersilap langkah, ya Allah. Banyaknya benda yang ku tak betul, ya Allah. Sebab tu kita kena banyak istighfar. Dengar satu perkara, betul dah apa ustazah cakap, betul dah apa ustaz cakap, astaghfirullah. Balik kadang-kadang kita ulang lagi dosa yang sama. Itulah dia manusia. Dan kita nak Allah dengar istighfar kita ni, istighfar daripada hati yang paling dalam, yang sungguh-sungguh. Kerana orang munafik, dia tak bersungguh-sungguh dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah mereka hanya berkeinginan memuaskan nafsu, perut dan syahwat mereka. Dan mereka pun tiada memiliki keinginan yang lebih tinggi dari itu. Sahabat-sahabat, kata Nabi SAW, kullukum maghfurun lahu illa sahibil jamalil ahmar. Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu. Ini ada satu kisah, para sahabat duduk bersama-sama dengan Nabi, tapi ada seorang ni yang berjiwa munafik, Masya Allah, dia tak nak duduk dalam majlis tausiah Nabi SAW. Dia sibuk keluar mencari-cari unta merah. Unta merah kalau sekarang ni adalah pergi dekat ruang parking tu, ini kereta paling hebat kat sini ni, kereta siapa ni? Masya Allah kan. Orang mai majlis ilmu dia pun mai juga. Tapi dalam hati tu ada niat lain. Pasal apa makcik ni tudung sengit sebelah ni? Pasal apa dia ni datang jalan macam ni? Ada je yang tak betul. Kita betulkan niat untuk mencari yang baik, kita tiru, pandang kebaikan itu. Yang buruk kita minta ampun, mata aku nampak pula benda buruk ni, ya Allah. Ampunkan aku dan ampunkan dia, ya Allah. Sebab kita tak nak mati dalam keadaan kita mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik bukan sahaja ingin menyesatkan dirinya sendiri, tetapi juga seringkali mengajak para sahabatnya yang lain. Misalnya mereka pernah berkata, janganlah kalian berangkat perang pada saat terik begini. Jangan jadi wanita yang, kita ada kawan baik dah, ya, nak ajak kita ke tempat-tempat baik. Kau kalau pergilah ni nanti anak hang macam mana pula? Kan ada sahaja yang membisik-bisikkan kejahatan kepada kita. Dia risau hal-hal dunia ini tertinggal, sedangkan kawan kita yang baik tadi sibuk memikirkan tentang akhiratnya. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, orang beriman yang sungguh-sungguh. Sebab tu saya sebut hari ini hari wanita, jom kita punya peranan untuk mengangkat diri kita sendiri daripada level muslimah kepada mukminah. InsyaAllah kan. Orang-orang yang beriman ini mudah-mudahan ada satu tiket khusus untuk masuk ke syurga Allah yang Ustazah Hafizah sebutkan tadi adalah taqwa. Jadi Masya Allah, sensitivity, satu rasa dipandang Allah, seperti nak berjalan setiap kali nak melangkah, kata Sayyidina Ali, macam terasa jalan-jalan ini dipenuhi duri. Teramat berhati-hati, bukan main redah, bukan main rebut, asalkan dia memberi kepentingan kepada diri kita. Apa pentingnya selepas kematian kita, ya Rabb? Terakhir sahabat-sahabat dirahmati Allah, sesungguhnya semua keinginan mereka itu hanyalah keinginan yang remeh dan tidak bernilai. Dan keinginan seperti itu hanya akan dipeduli oleh orang-orang bodoh yang tidak berharga. Saya sepanjang membaca kitab Latahzan ni banyak tersebut perkataan bodoh. Rupanya bodoh ni sahabat-sahabat rahmat Allah bukan orang yang tak lulus SPM. Kitab ni dia ulas orang bodoh ni orang yang tak mau beriman. Bodoh ni adalah orang yang tidak mau dengar cakap Allah. Banyak kali disebutkan. Manakala para sahabat yang mulia, mereka selalu mengharapkan keutamaan dan keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, subhanallah, apabila kita faham nasihat-nasihat dalam pesanan Dr. Aid Al-Qarni, pertama kali, Ustazah tadi ajak berselawat. Saya menciptalah satu karangan. Nak sebut karangan ke apa, suara tak sedap. Sebab suara dah serak-serak. Kami berdua ni sama suara serak, ya Ustazah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya dapat daripada intipati Latahzan, sahabat-sahabat rahmat Allah, saya nak guna lirik ataupun bunyi lagu yang kita biasa dengar. Ya Tarim, Ya Tarim. Boleh? Satu, mula. لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن janganlah bersedih, Allah bersamamu. لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن
Janganlah bersedih, Allah angkat darjatmu. La tahzan, la tahzan, la tahzan, la tahzan. Janganlah bersedih, Allah hapus dosamu. La tahzan, la tahzan, la tahzan, la tahzan. Janganlah bersedih, Allah janjikan syurga. Okay, nak sambung sendiri kat rumah nanti ya. Sebab yang mengaji kitab ni dia tahu, jangan bersedih, Allah bersamamu, ni ayat Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah angkat darjatmu. Tengah kita sedih dengan macam-macam perkara, kita balik kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah. Kita tidak memalukan diri kita sendiri. Wanita ini sangat tinggi nilai harganya. Tapi kalau kita ikut emosi, kita pergi serang orang suka-suka hati, kita sebenarnya sedang menjatuhkan diri kita sendiri. Kita mengadu kepada Allah dalam kesedihan itu, Allah sedang mengangkat darjatmu, wahai para wanita. Mungkin kita terkebawah, lah kau ni macam ni perangai. Orang sedang menjatuhkan kita. Tapi Allah sedang tinggi, angkat tinggi darjat kita. Muslimin, muslimat, janganlah bersedih, Allah hapus dosamu. Banyak pujukan-pujukan dalam kitab La Tahzan. Ujian masalah apa yang sedang kita lalui, Allah sedang menghapuskan dosamu. Kita ambil sakit sahaja. Nabi SAW mengiktiraf, orang yang sakit Allah sedang gugurkan dosanya. Sebab tu saya tak pernah malu untuk minta doa daripada orang yang sakit. Orang yang sakit pula pelik. Ustazah, acik minta doa ustazah. Kenapa ustazah minta doa acik? Sebab acik sedang diuji Allah dengan sakit. Nabi yang cakap, sakit ni boleh menggugurkan dosa. Kami datang mungkin dengan dosa yang banyak, cik. Allah sedang menggugurkan dosa cik. Redha, syaratnya redha. Terakhir, janganlah bersedih, Allah hapus dosamu. Janganlah bersedih, Allah janjikan syurga. Sebab air mata yang banyak tumpah jatuh atas dunia, nanti di akhirat, subhanallah, orang-orang dalam neraka tanya, pasal apa mereka ketawa, riang, gembira dalam syurga tu? Apa yang mereka lakukan ketika di dunia? Sebab dulu banyak sangat menangis, bersedih atas dunia. Kami pun dulu banyak menangis. Kami pun diuji. Bezanya engkau, wahai ahli neraka, dengan si ahli syurga. Ahli syurga menerima, serahkan kembali kepada Allah, terima dengan redha. Tapi ahli neraka, kenapa aku ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Aku dah jadi orang baik, tapi kenapa engkau uji aku lagi ya Allah? Rupanya mereka akan terus berkeluh kesah sampai di dalam neraka. Penghuni syurga tersenyum gembira, ketawa riang di dalamnya. Sampai mereka minta dikembalikan ke dunia, ujilah aku. Aku akan menangis dalam keadaan redha itu ya Allah. Ini permintaan ahli neraka. Muslimat dirahmati Allah, kita dah banyak dapat dengar ilmu daripada para asatizah kita. Bumi Kedah ni yang paling saya cemburui, Masya Allah, majlis ilmu seperti cendawan tumbuh dan kehadiran luar biasa. Subhanallah, semoga ilmu yang kita dapat daripada para alim ulama di Bumi Kedah ini, insya Allah menjadikan kita wanita yang gagah. Sentiasa apa saja yang berlaku, alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur, kita puji Allah sebab semua perkara adalah atas pemerhatian Allah semata-mata. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita. Kita sambung lagi dengan Ustazah Hafizah cakap Kedah. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati dikasihi Tuk Puan Jusma Lailani dan penceramah Ustazah Muzayyanah dan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Saya tak adalah soalan apa sangat. Cuma saya nak kongsi cerita pada pagi ini yang sebenarnya bila kita datang tadi kita tak tahulah apa ni tajuk apa. Tapi bila tajuk tu macam terkena dekat diri kita sendiri. Dan saya nak kongsilah sikit pengalaman saya. Kesakitan yang ditanggung, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Sakit apa, sihir, gangguan, ain, apa lagi, anxiety. Ni tak boleh masuk dalam majlis macam ni, memang tak boleh masuk. Kalau orang ada anxiety, sihir, apa semua tak boleh masuk. Dan saya nak nasihatkanlah diri saya juga.
Kita kena kuat, kita kena kuat, kita kena kuat. Dan dalam masa yang sama kita sendiri akan membina semangat dalam diri kita. Kalau kita nak harap orang tak akan baik ni pada kita. Hatta orang sebelah pun mungkin dia akan kata, alah sakit macam buat-buat. Mungkin. Saya rasa sebab kita rasa macam awak aku ni macam ni, awak aku macam ni. Kita jangan mengharapkan orang. Dan pengalaman saya sakit lah selama beberapa tahun, 20 tahun. Sampai 20 tahun. Pengalaman kan sakit, kita kena cari sendiri. Kita kena cari pertama ilmu. Nombor satu ilmu kita kena cari. Ilmu agama. Ilmu agama bagi kita kata kita mantapkan iman kita, mantapkan amal ibadah kita. Kemudian ikuti program-program. Jangan kita membiarkan diri kita. Jangan kita membiarkan diri kita ikut rasa binasa, ikut nafsu. Nah, saya minta, saya rasa masa sekarang ni lagi ramai saya rasa orang yang mengidap penyakit sihir, anxiety, dan ain juga. Lagi satu, saya tidak melepaskan peluang hadir. Nah, mungkin sahabat-sahabat semua pernah dengar lah. Prof Dr. Masri. Prof Dr. Masri yang selalu buat program Asmaul Husna. Saya ikut di mana saja dia buat program, saya ikut. Dan saya dapat kekuatan di situ. Saya dapat kekuatan saya dapat mengamalkan Asmaul Husna. Kemudian saya melihat dia kuat. Saya tengok dia kuat. Dia prof tu dia ceramah dia daripada pagi sampai ke malam tak penat. Macam mana dia boleh macam gitu? Dan kita ambil, kita jadikan macam orang kata apa, sebagai satu semangat untuk kita melawan penyakit kita tu. Jangan kita ikut, kita kena lawan penyakit yang kita hadapi, kita kena lawan sungguh-sungguh. Kemudian lagi bangun malam, mesti bangun malam. Kalau tak boleh tiap-tiap malam pun ambillah seminggu tu sekali ke 2 kali ke 3 kali, dan kita mengadu kepada Allah lah, cakaplah zikir ke, ya astaghfirullah ke. Dan yang penting lah, kita kena muhasabah dirilah. Aku ni banyak dosa. Baik. Aku banyak dosa nah. Terima kasih, Puan. Kena hisaplah diri kita. Ada saya nak bagi ni sikitlah. Yang tengah sakit, yang tengah apa, jangan down. Dan saya nak ingatkan macam Ustazah sebutkan tadi, sayangi dirimu kerana dirimu amat berharga. Baik, betul. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan, atas perkongsian yang diberikan. Ustazah ada? Baik, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah kesan pertama tahniah penganjur tak meletakkan tajuk. Jadi bukan kami berdua je penceramah, ada di kalangan penonton juga boleh jadi penceramah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Itu sebenarnya pengalaman diri dan merupakan satu jawapan kepada adik kita tadi. Menambah sedikit daripada apa yang Ustazah Hafizah Musa sebutkan, kerana anak itu baru usia 15 tahun. Benarlah ujian itu bukan ujian untuk dia, tapi ujian untuk keluarganya. Tolong jangan putus asa daripada rahmat Allah. Pandang yang itu baru setitis daripada air lautan. Adik kita yang perlu kita dekati, perlu kita sayangi. Memang kalau kita ikutkan rasa, kita rasa macam lantak engkau lah, dah cakap macam-macam dah bagi tahu macam-macam dah, tapi tak nak juga. Ini adalah proses menuju sukses yang saya sebutkan tadi. Jadi bawa dia ke mana-mana seperti majlis ini, walaupun mungkin sukar sangat, tetapi insya-Allah lama kelamaan saya juga telah bertemu dengan banyak masalah begini. Jawapan tepat daripada ibu kita yang berkongsi tadi adalah kita sendiri. So majlis ilmu tadi yang Ustazah nyanyikan, kita tak puas nak dengar, sila Google sendiri dan beli albumnya dekat kedai mamak, insya-Allah. Jadi jawapannya adalah majlis ilmu. Dan bila kita banyak meletakkan dalam majlis ilmu diri kita,
apa yang kita cakapkan sebenarnya adalah kita sedang bercakap pada diri kita sendiri. Dan akhirnya kita akan bertemu sebenarnya dalam banyak-banyak cakap. Percakapan yang terbaik adalah monolog cinta kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dengan ilmu kita banyak membaca, kita banyak menonton cerita-cerita dalam media sosial. Kakaknya tadi, mana yang nampak teruk, ujian-ujian orang lain, bacakan, ceritakan. Adik tak teruk mana sangat, cuba tengok orang ni. Kena banyak bercerita, kena dampingi dia insya-Allah. Dan mudah-mudahan akhirnya, aku cerita kat siapa pun jawapan sama je, sabar, sabar, sabar. Sebab kita nak bagi tahu dia, perintah sabar ni datang daripada Allah, bukan perintah kita. Jadi nak tahu dengar banyak lagi, hanya bacalah surat cinta Allah setiap hari dan fahami, itulah Al-Quran. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, saya sayang seluruh muslimat yang ada. InsyaAllah, kami akan tinggalkan. Saya pun hadir kali ini hanya untuk satu-satunya program kali ini. Kak Cik pun nak balik, Ustazah Zai pun nak balik. Kan? Mudah-mudahan insya-Allah nak panjang lagi. Mudah-mudahan banyak sesi-sesi ilmu yang lain. Tolong terus istiqamah. Kita perlukan mujahadah ini untuk menuju ke jannah. Yang mudah-mudahan kita berkumpul dalam Raudatul Jannah pada hari ini. Allah temukan kita dalam jannah yang sebenar satu hari nanti insya-Allah. Saya serahkan semula kepada MC. Walaupun Kak Cik duk bisik tadi, Ustazah Zai lah baca doa ya. Saya kata tak, saya semalam sandar je suami bawa kereta. Saya tak datang susah. Kak Cik yang susah. Lagi susah, lagi barakah. Gaduh lagi depan ni. Jadi kita serahkan pada MC. Ya. Sekian dimaklumkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.